berkenaan dengan undang-undang dan reformasi institusi. 30 minit dari sekarang. Silakan Wabi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tanpa Datuk, siapalah kita semua. Terima kasih. Selamat Hari Lelaki Sayangi Wanita. Alhamdulillah. Tuan Yang di-Pertua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan ke atas Belanjawan 2023 di peringkat dasar. Yang berhormat Kota Melaka, Muar, Bentong, Damansara, Ceras, Keluang, Pasir Gudang, Bukit Bintang, Putrajaya, Tampin, Hulu Selangor, Paya Besar, Buluran, Seputih, Lubuk Antu, Kuala Kangsar, Gopeng, Jelebu, Titiwangsa, Bangi, Hulu Langat, Petaling Jaya, Kuala Krau. Sebagai Menteri yang pertama yang menggulung dari Jabatan Perdana Menteri, saya memohon untuk menjawab hujah-hujah di bawah tanggungjawab saya yang menyentuh hal ehwal perundangan yang melibatkan agensi-agensi seperti bahagian hal ehwal undang-undang, BAHYU, Jabatan Insolvensi Malaysia dan Jabatan Bantuan Guaman. Saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi berikut yang mana saya diberi amanah untuk menjawab bagi pihak, iaitu Jabatan Peguam Negara, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan Jabatan Wilayah Persekutuan. Memandangkan terdapat beberapa lagi rakan-rakan menteri daripada Jabatan Perdana Menteri yang perlu menjawab bagi pihak kerajaan, maka untuk menjimatkan masa Dewan Mulia ini, saya akan menjawab secara lisan kepada beberapa isu dan seterusnya saya akan memberikan jawapan secara bertulis kepada ahli yang berhormat andainya masa tidak mengizinkan. Menteri, pelbagai tak mula lagi. Menteri, saya nak mohon kepada Menteri untuk menjawab satu perkara yang saya bangkitkan dari segi perundangan. Menteri belum jawab lagi. Bukan. First gear, power first gear. Wabi tolong duduk dulu. Bagi Menteri jawab dulu. Dia tak masukkan beras. Wabi tolong duduk. Tolong duduk. Dia tadi tak masukkan beras. Beras mohon kerajaan untuk membuat satu ketetapan sama ada kod pakaian ke pejabat kerajaan boleh dikuatkuasakan sebagai satu undang-undang atau satu nasihat. Itu penting. Thank you. Kalau boleh saya dapat jawapan mengenai isu ini. Terima kasih. Saya tak sempat yang berhormat saya jawab cara bertulis. Kalau itu yang saya diberikan tanggungjawab untuk jawab. Pelbagai isu telah dibangkitkan oleh ahli yang Parlimen mengenai pindaan pada perundangan melibatkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak, penambahbaikan fasiliti mahkamah khususnya di Sabah Sarawak, status perancangan mahkamah bergerak, status perluasan mahkamah jenayah seksual terhadap kanak-kanak, penambahbaikan terhadap perundangan insolvensi, agenda reformasi Parlimen menyegerakan pewujudan Akta Perdanaan Politik, penambahbaikan kepada perkhidmatan bantuan guaman serta sebagainya. Yang berhormat Bentong ada di sini ya. Yang berhormat Bentong. Ingin tahu apakah pindaan yang dicadangkan terhadap undang-undang berkaitan jenayah seksual kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, jenayah seksual terhadap kanak-kanak merupakan sesuatu masalah ataupun isu masyarakat yang perlu ditangani secara holistik dan serius kerana kegagalan menangani maka akan hancurlah masa depan negara kita. Penguatkuasaan Undang-Undang Malaysia bagi melindungi ancaman seksual kepada kanak-kanak masih berada di tahap yang rendah sekaligus meletakkan Malaysia jauh ke belakang berbanding dengan negara Asia Tenggara yang lain. Menurut Indeks Antarabangsa Out of the Shadows, Malaysia berada di kedudukan yang ke-23 daripada 60 buah negara dalam tindak balas terhadap ancaman, eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak dengan jumlah markah 56.9. Di belakang rakan negara serantau seperti Indonesia 68%, Thailand 58%, Filipina 58%, Vietnam 58%. Oleh itu langkah proaktif haruslah diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kedudukan Malaysia berdasarkan piawai antarabangsa. Untuk maklumat ahli yang berhormat, menurut statistik yang dibekalkan oleh pihak PDRM, seramai 5,350 mangsa jenayah seksual kanak-kanak telah dilaporkan daripada bulan April 2017 hingga ke tahun 2022. Dalam usaha membantras jenayah seksual terhadap kanak-kanak, beberapa inisiatif telah diambil oleh pihak kerajaan, antaranya melalui pengubalan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang telah pun berkuat kuasa pada 10 Julai 2017. Walau bagaimanapun, selepas akta ini telah dikuatkuasakan selama 5 tahun,
terdapat beberapa jurang dan cabaran dalam undang-undang yang perlu dikaji dan disemak semula bagi memastikan pelaksanaan yang lebih lancar supaya tujuan dan semangat akta tersebut dapat dicapai. Hal ini juga bagi memastikan keadilan jenayah terhadap kanak-kanak dapat diperkasa dan memberi lebih perlindungan secara holistik kepada mangsa atau saksi melalui sistem perundangan. Manakala Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 memperuntukkan perkara berhubung keterangan saksi kanak-kanak pada tahun 2007, walau bagaimanapun akta tersebut tidak pernah dipinda sejak 16 tahun yang lepas. Apabila teknologi berkembang dan kaedah penderaan moden terbentuk sama ada dalam talian ataupun luar talian, oleh itu undang-undang sedia ada perlu dipinda untuk menangani, mencegah dan menghukum pendera yang menggunakan kaedah-kaedah moden tersebut. Selain daripada itu, kerajaan juga perlu memastikan akses bagi setiap mangsa kanak-kanak kepada sistem keadilan adalah selamat, mudah diakses dan kepentingan terbaik kanak-kanak dengan izin best interest of the child diutamakan. Pada November 2020, Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial telah ditubuhkan. JKPK tersebut telah menganjurkan beberapa konsultasi dan mesyuarat yang berterusan sepanjang 2 tahun sesi Parlimen ke-14. Antara isu yang telah dibangkitkan berulang kali oleh pelbagai pihak berkepentingan, termasuklah agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan, adalah isu mengenai peningkatan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Antara sebab yang menyumbang kepada peningkatan kes tersebut termasuk kelewatan dalam pengendalian dan sabitan kes kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang menyebabkan kekurangan dari segi kesan pencegahan undang-undang tersebut. Dalam sesi mesyuarat kedua penggal kelima, Parlimen ke-14 tahun 2022, JKPK tersebut telah membentangkan Pelan Hala 7 Roadmap untuk perancangan dalam masa 5 tahun dalam mengukuhkan dan menambah baik sokongan sedia ada bagi mangsa-mangsa kanak-kanak dan saksi kanak-kanak dalam sistem keadilan jenayah. Pelan Hala 7 tersebut telah dijadikan panduan bagi wujud penambahbaikan dan perincian yang lebih jelas terhadap cadangan pindaan kepada undang-undang berkaitan. Pada 13 Disember 2022, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri telah memulakan mesyuarat berkenaan cadangan pindaan kepada akta berkenaan bersama dengan Jabatan Peguam Negara dan pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, beberapa sesi libat urus telah diadakan bersama pihak-pihak berkepentingan yang terdiri daripada wakil-wakil agensi kerajaan, ahli-ahli akademik dan masyarakat civil society organisation dengan izin UNICEF bagi membincangkan Hala 7 serta mendapatkan input dan maklum balas penyediaan dasar dan membincangkan parameter pindaan yang berkaitan. Antaranya ialah sesi libat urus pada 9 Januari, 2 Februari, 7 Februari dan 8 Februari. Susulan daripada itu, Kerajaan Perpaduan telah meluluskan dasar pindaan kepada Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 dan Akta Keterangan 1950 pada 24 Februari 2023. Pindaan akan dilaksanakan dalam 2 fasa. Bagi fasa pertama, terdapat 3 cadaan pindaan yang dibuat kepada Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak dan 3 cadangan pindaan juga akan dibuat kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak. Manakala fasa kedua akan dilaksanakan pada sidang Parlimen yang akan datang selepas sesi libat urus selanjutnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Antara cadangan pindaan yang dibuat adalah memperkenalkan langkah tambahan mesra kanak-kanak untuk melindungi mangsa kanak-kanak, mewujudkan kesalahan-kesalahan baru dan memperuntukkan pampasan kepada mangsa kanak-kanak. Pindaan perundangan yang bakal dilaksanakan ini adalah merupakan perubahan positif kepada sistem keadilan jenayah terhadap kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, pelaksanaan polisi yang dicadangkan juga menunjukkan komitmen kerajaan hari ini untuk sentiasa terbuka ke arah pembaruan dan penambahbaikan sistem perundangan dan keadilan di negara kita. Selain daripada itu, reformasi yang dicadangkan diharapkan dapat membantu mangsa ataupun saksi kanak-kanak daripada mengalami trauma berpanjangan akibat terpaksa melalui proses perbicaraan yang panjang, berulang-ulang dan sistem kehakiman yang bersifat tidak mesra kepada kanak-kanak. Yang berhormat Lumbu Hantu pula ada di sini. Ingin tahu apakah rancangan kerajaan dalam menambah fasiliti mahkamah khususnya di Sabah dan Sarawak? Datuk Yang di-Pertua, pada masa ini sebahagian besar bangunan mahkamah sedia ada merupakan bangunan yang lama dan telah berusia. Terdapat pelbagai kerosakan infrastruktur dan peralatan di bangunan-bangunan mahkamah seperti kerosakan bumbung,
pendawaian, penyaman udara dan pagar keselamatan susulan daripada keadaan bangunan yang merosot dan kian usang. Hal ini menyebabkan pengoperasian mahkamah terganggu sekaligus menjejaskan penyampaian khidmat Badan Kehakiman kepada orang awam. Dalam hal ini, pihak kerajaan telah meluluskan peruntukan 120 juta bagi projek naik taraf, ubah suai dan pemeliharaan bangunan mahkamah seluruh Malaysia, termasuk mahkamah di Sabah dan Sarawak. Pecahan adalah seperti berikut: Selangor 21.5 juta, Pulau Pinang 11 juta, Kedah 5.1 juta, Perak 54 juta, Negeri Sembilan 5.9 juta, Melaka 3.1 juta, Johor 17.6 juta, Wilayah Persekutuan Labuan 1.3 juta, Wilayah Persekutuan Putrajaya 18 juta, Sabah 5.7 juta, Sarawak 9.2 juta, Pahang 5 juta, Terengganu 5.8 juta, Kelantan 3.8 juta. Sehingga tahun 2022, sebanyak ringgit Malaysia 87 juta telah dibelanjakan bagi kerja-kerja naik taraf tersebut, di mana kerja-kerja naik taraf di 6 negeri telah selesai sepenuhnya, iaitu Melaka, Perak, Kelantan, Wilayah Persekutuan Labuan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Manakala kerja-kerja naik taraf di Pulau Pinang, Kedah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Pahang dijadualkan siap sepenuhnya pada tahun 2023. Baki 3 negeri iaitu Selangor, Johor dan Sabah akan siap selewat-lewatnya pada tahun 2024. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerja-kerja naik taraf di seluruh negeri Sarawak melibatkan 6 buah mahkamah yang terdiri daripada Kompleks Mahkamah Kuching, Sibu, Mahkamah Miri, Bintulu, Mahkamah Sarake dan Mahkamah Kota Samarahan. Kerja-kerja naik taraf di 4 mahkamah telah selesai, manakala baki 2 iaitu Kompleks Mahkamah Kuching dan Mahkamah Bintulu masih dalam tindakan dan dijangka selesai pada akhir tahun 2023. Manakala kerja-kerja naik taraf di negeri Sabah pula melibatkan 9 buah mahkamah yang terdiri daripada Kompleks Mahkamah Sandakan, Kota Kinabalu, Kudat, Lahad Datu, Keningau, Kinabatangan, Sempurna, Beaufort dan Mahkamah Tawau. Kerja naik taraf di 4 buah mahkamah telah siap sepenuhnya, manakala baki 5 buah mahkamah dijangka siap pada tahun 2023 dan tahun 2024. Kerajaan sentiasa komited dalam memastikan pengoperasian mahkamah yang cekap di samping memastikan keselamatan dan keselesaan kepada stakeholders yang terlibat. Untuk tujuan itu, Bahagian Undang-Undang dengan kerjasama Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan sedang meneliti mahkamah-mahkamah lain yang perlu dinaik taraf dan dipelihara di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak. Permohonan peruntukan tambahan juga telah diangkat oleh saya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri pada bulan Januari 2023 bagi kerja-kerja menaik taraf, ubah suai dan pemeliharaan serta penyelenggaraan bangunan mahkamah di seluruh Malaysia. Senarai mahkamah khas untuk rujukan sahaja ialah di sini Tuan Yang Di-Pertua, mahkamah tinggi kita ni, kalau kita tengok di segi pengkhususannya ialah Mahkamah Tinggi Keluarga Pembinaan, Mahkamah Tinggi Insolvensi, Mahkamah Tinggi Komersial, Mahkamah Tinggi Kuasa-Kuasa Khas, Mahkamah Tinggi Admiralty, Mahkamah Tinggi Muamalat, Mahkamah Tinggi Harta Intelek dan Mahkamah Session pula ialah Mahkamah Khas Perdagangan Asing Tanpa Izin, Mahkamah Session Khas Rasuah, Mahkamah Khas Anti Pencatutan, Mahkamah Khas Cyber, Mahkamah Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak, Mahkamah Anti Perdagangan Orang, Mahkamah Alam Sekitar dan Mahkamah Coroner. Mahkamah Magistrate pula ialah tambahannya Mahkamah Khas Trafik. Yang Berhormat Lubuk Hantu juga ingin tahu apakah rancangan terperinci mengenai mahkamah bergerak di Sabah dan Sarawak. Tuan Yang Di-Pertua, operasi mahkamah bergerak disediakan untuk memastikan agar hak masyarakat di kawasan pendalaman dan kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak adalah terpelihara dan tidak dipinggir. Secara khususnya, operasi mahkamah bergerak adalah di negeri Sabah, membolehkan magistrate mendengar permohonan kes sijil daftar lewat kelahiran dan kematian dan menjalankan prosiding kes sivil dan jenayah yang melibatkan pemohon yang tinggal di kawasan pendalaman ataupun kampung-kampung terpencil. Dan di Sarawak pula menyediakan kemudahan sokongan dalam urusan pengesahan dokumen bagi membolehkan pendaftaran sijil daftar lahir yang lewat di pejabat pendaftaran. Mahkamah bergerak beroperasi menerusi 2 kaedah Tuan Yang Di-Pertua. Pertama, persidangan mahkamah di mana-mana lokasi yang sesuai, termasuklah di Dewan Orang Ramai, sekolah ataupun rumah panjang atau mendirikan kemah di kawasan lapang yang sesuai, atau persidangan mahkamah dalam bas yang telah diubah suai sebagai mahkamah bergerak. Bagi memastikan operasi mahkamah bergerak di Sabah dan Sarawak dapat dioptimalkan, kerajaan telah memperuntukkan 12 juta dalam belanjawan 2023 bagi memperkasa operasi mahkamah bergerak meliputi penambahbaikan yang berikut. Pertama, menambahkan bilangan bas mahkamah bergerak.
Kedua, menyediakan lori bagi kegunaan mengangkut peralatan dan perkakas IT serta peralatan fizikal yang lain. Ketiga, menyediakan kenderaan pacuan 4 roda yang dilengkapi dengan pemacah satelit atau peralatan komunikasi masing-masing. Dan keempat, menyediakan bas mahkamah bergerak 2 tingkat bertindak sebagai mahkamah dui fungsi, mahkamah bergerak dan juga mahkamah litah di negeri Sabah khasnya. Cadangan kepada pembaikan operasi mahkamah bergerak ini merupakan komitmen kerajaan bagi memastikan kesamarataan dalam mendapatkan akses kepada keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang Berhormat Bentong. Mohon mencelah OYB Menteri. Lubuhan tu OYB Menteri. Soalan daripada Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker tentang persoalan yang telah disebutkan tadi, disebut tentang kawasan-kawasan yang memerlukan penambahan bergerak ya untuk membolehkan supaya dapat mengatasi masalah. Selain daripada prasarana dan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan, ada tak pihak kerajaan melihat, meneliti secara terperinci tentang time frame given to settle case yang ada dengan izin? Kena kebimbangan saya, contohnya daftar anak-anak kelahiran dia dalam masa yang begitu panjang. Terkadang itu sampai nak masuk peringkat sekolah rendah pun usia dia dah lanjut dah. Ada tak sistem yang boleh kita time frame must be given? This matter must be settled within a short period of time. Dengan bukan hanya kemudahan prasarana, tenaga manusia yang ada, tapi cara kaedah mengatasi masalah cepat yang mungkin. Terima kasih. Mohon mencelah Wakil Menteri. Sekalian. Berikutan keadaan negeri Sarawak yang begitu besar, terdapat di mana magistrat-magistrat dan hakim-hakim terpaksa secara bergilir ke kawasan yang terpencil yang agak jauh, yang mengambil masa 1 hari kadang-kadangnya, yang di bawah jurisdiction mahkamah tersebut. Jadi persoalan saya, apakah ataupun adakah rancangan di pihak kementerian untuk menambah bilangan hakim dan magistrat di kawasan Sabah dan Sarawak bagi to avoid backlog cases? Dengan izin. Mohon pandangan Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat berkenaan dengan sijil surat beranak yang lambat, saya boleh beri jawapan secara bertulis lah. Saya tidak bersedia di sini. Bagi Yang Berhormat Lubuk Antu tu, memang antara masalah kita ialah kekurangan juga hakim-hakim. Tapi sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua, sepatutnya dengan sistem teknologi ICT yang kita ada, sepatutnya perkara ni menjadi lebih canggih di segi teknologi, maka sepatutnya di segi kemanusiaan tu kurang. Tetapi disebabkan saya tak tahulah Menteri Komunikasi tak ada, sistem pun kadang-kadang dia lambat dengan jam, menyebabkan kadang-kadang mahkamah ditangguhkan persidangan disebabkan sistem. Itu sebabnya kita perlu mengkaji secara teliti perkara ni. Terutama sekali kalau kita masuk tahun 2023, sepatutnya isu ni tak ditimbulkan lagi. Tuan Yang Di-Pertua, saya nak juga jawab soalan daripada Yang Berhormat Bentong tentang mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. Apakah usaha oleh kerajaan untuk penambahan yang ditubuhkan? Sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua, mahkamah jenayah seksual kanak-kanak ni satu mahkamah yang khas diwujudkan untuk kes-kes jenayah seksual kanak-kanak. Dan yang pertama ditubuhkan di Putrajaya pada tahun 2017. Kelebihan mahkamah ini ialah dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur teknologi yang begitu tinggi dan mesra kanak-kanak seperti sistem court recording dan transcription CRT dan voice to text VTT, sistem audio visual, sistem visualizer, bilik saksi dan menunggu kanak-kanak yang kondusif dan mempunyai pendekatan yang child friendly dengan izin. Maknanya Tuan Yang Di-Pertua, kalau kita pergi ke mahkamah ni macam kita pergi ke bangunan kindergarten. Dia bukannya kita pergi ke mahkamah secara fizikal. Hakim pun dia tak ada duduk atas dengan izin bangku yang khas, tidak. Semuanya adalah child friendly. Sebab kita mengetahui antara cabarannya ialah bila kanak-kanak memberikan keterangan, extraction of evidence, Tuan Yang Di-Pertua tu, bagaimana kita nak tahu? Sebab kalau kita melihat daripada pakar kanak-kanak, selalunya berkata kanak-kanak ni tidak berbohong. Children, they never lie. Bukan kata they lie, they never lie. Jadi dalam kes-kes jenayah seksual, perlu juga pembuktian itu diambil melalui physical evidence di segi penunjukan. Yang berlaku selalu yang kita tahu ialah penggunaan patung anatomi. Yang mana kanak-kanak tu kena tunjuk bagaimana
bagaimana. Sebab kanak-kanak ni ada beberapa perkara ayat dia tak boleh cakap dan kita tidak boleh mewujudkan satu pendekatan yang mana kita membuatkan seolah we are giving guidance dengan izin. Dia tak boleh. Itu sebabnya di sini saya terima kasih kepada Ketua Hakim Negara sebab Tun sendiri beritahu pada saya dan dia bersetuju bahawa mungkin mahkamah kena lebih mempunyai pendekatan yang inquisitorial dengan izin macam sistem di mahkamah-mahkamah sivil di Eropah. Maknanya hakim kena main yang peranan yang lebih aktif dalam extraction of evidence dengan izin. Sebab kalau nak biar dua-dua pihak ni, sistem common law kita ni ialah kepakaran peguam. Tahulah Tuan Yang Ketua, kalau kita nak membela, memang hak peguam tu membela. Tapi kalau dia badgering kepada kanak-kanak tu sebagai saksi, ini sesuatu yang tidak adil. Dan yang paling dahsyat sekali Tuan Yang Ketua, ialah antara laporan kepada polis dengan kes pergi ke mahkamah, di mana letaknya kanak-kanak ni kalau yang dituduh adalah mereka yang memberi dia rezeki. Seperti bapa dia, abang dia, atuk dia. Jadi family nucleus tu Tuan Yang Ketua, kadang-kadang masalahnya selalunya dilihat bahawa keluarga selalu menyembunyikan perkara yang sebenar. Sebab dia takut siapa yang nak bela, siapa yang nak cari rezeki. Jadi ini suatu sistem yang kita kena melihat secara menyeluruh. Sebab itulah kadang-kadang di mana kanak-kanak selalu menjadi mangsa kerana mereka melihat sistem agak susah untuk satu proses keadilan itu untuk dicapai. Jadi dia mengambil kesempatan. Itu sebabnya dalam pindaan pada undang-undang ni dan juga pewujudan mahkamah yang lebih, kita nak supaya kes ni dapat diselesai secepat mungkin supaya bila kanak-kanak tu dah dewasa dia tak segan pergi ke mahkamah. Dan kita semua sebagai ahli parlimen pun tahulah di kawasan kita macam-macam cerita kita dengar. Tapi nak dapat laporan, nak dapat pembuktian ni bukan satu perkara yang mudah. Itu sebab undang-undang mesti pada tahap yang betul-betul memberikan hukuman supaya mereka takut untuk melakukan perbuatan ini. Ini sesuatu yang mana saya rasa ahli-ahli parlimen kena memainkan peranan yang begitu agresif bila kita membincang kepada pindaan kepada undang-undang ini. Pada tahun 2018 hingga 2022, mahkamah telah meluaskan mahkamah khas ini pada 13 lokasi di seluruh Malaysia, iaitu Johor Bahru, Melaka, Seremban, Kelang, Ipoh, Georgetown, Alor Setar, Kanga, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru, Kota Kinabalu dan Kuching. Pada masa sekarang ni Tuan Yang Ketua, sekurang-kurangnya ada 40 mahkamah session biasa, jenayah am biasa di seluruh Malaysia yang bersedia mengendalikan kes ini. Tetapi Tuan Yang Ketua, saya beritahu kepada Ketua Hakim Negara, hakim-hakim dalam kes ini mestilah hakim yang pakar. Kalau hakim-hakim ni dipindahkan, kepakaran itu bertukar, kemungkinan kebolehan untuk mendengar keterangan, menjatuhkan hukuman itu. Jadi ini sesuatu pengkhususan yang diperlukan. Dari kesediaan infrastruktur ICT dan juga bukan ICT, mahkamah-mahkamah JSKK ini dilihat perlu dilengkapkan sepenuhnya. Kerajaan pada hari ini, Kerajaan Perpaduan amat prihatin dalam faktor geografi, lokasi dan logistik bagi mahkamah kanak-kanak ini untuk diadakan di seluruh negara. Yang menjadi isu yang kita berhadapan ialah pada tahun ini, Belanjawan 2023, kerajaan telah meletakkan peruntukan sebanyak 3 juta dalam memantapkan mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. Anggaran kosnya Tuan Yang Dipertua antara satu mahkamah tu pada tahun 2017 ialah 200,000 satu mahkamah dengan penuh kelengkapan, dan hari ini mungkin dalam kiraannya 400,000. Yang mahalnya Tuan Yang Dipertua ialah sistem ICT yang dibawa. Yang Berhormat Paya Besar ada di sini? Tak ada. Dia sibuk kempen Ketua Pemuda. Saya bagi jawapan secara bertulis. Saya berkempen pun saya berdiri di sini Tuan Yang Dipertua. Kalau Tuan Ketua boleh undi saya lah Tuan Ketua. Nombor 1. Jadi Paya Besar tu saya bagi jawapan secara bertulis. 2 soalan daripada Paya Besar tentang kebankrapan, saya bagi jawapan secara bertulis. Jadi saya sebenarnya akan melihat kepada Yang Berhormat Bangi ada. Oh ada. Yang Berhormat Bangi seorang peguam mencadangkan agar Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan diberikan peruntukan sekurang-kurangnya 12 juta supaya setiap rakyat yang tidak mampu untuk melantik peguam diberikan pengadilan sewajarnya oleh peguam-peguam daripada YBJK. YBJK menyediakan bantuan guaman kepada semua kes jenayah kecuali yang membawa hukuman mati kepada warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia di bawah umur 18 tahun semasa tangkapan dibuat, riman, permohonan ikat jamin, pengurangan hukuman, mitigasi, perbicaraan dan rayuan. Bagi tahun 2020, 2021, 2022,
YBJK telah memberikan khidmat bantuan guaman jenayah kepada 657,057 orang. Ini bermakna secara purata rakyat Malaysia dan bukan warga negara di bawah umur 18 tahun diberi akses kepada keadilan pada setiap tahun sebanyak 219,019 orang. Daripada jumlah di atas, perkhidmatan yang paling banyak yang diberikan oleh YBJK adalah semasa peringkat riman, iaitu sebanyak 53.1% daripada keseluruhan bilangan perkhidmatan YBJK. Bilangan perkhidmatan YBJK bagi tahun 2020, 2021, 2022 merekodkan peningkatan sebanyak 21.9 daripada 3 tahun sebelumnya, iaitu 2017, 18 dan 19. Buat masa ini, bantuan guaman melalui YBJK akan terus diberikan oleh kerajaan bagi kes-kes jenayah seperti yang dinyatakan tadi. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi tahun 2020 sehingga tahun 2022, sebanyak 27,396 kes telah dikendalikan oleh Jabatan Bantuan Guaman yang melibatkan kes sivil, syariah dan jenayah. Berartinya Tuan Dipertua, kerajaan pada hari ini memberi bantuan guaman dalam aspek sivil, syariah dan juga jenayah, termasuk dengannya YBJK yang dikendalikan oleh peguam-peguam swasta di bawah Bar Council dengan izin. Bagi tahun-tahun yang sama, Jabatan Bantuan Guaman telah memberi peruntukan kewangan oleh kerajaan sebanyak 94.99 juta bagi melaksanakan perkhidmatannya bantuan guaman di seluruh cawangan. Manakala bagi membiayai perjalanan operasi YBJK dan membayar perkhidmatan yang diberikan oleh peguam panel, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 24.6 juta bagi tahun 2020, 2021 dan 2022. Ini bermaksud bahawa 3 tahun sahaja kerajaan telah membelanjakan sebanyak 119.5 juta ringgit dalam menyediakan perkhidmatan bantuan guaman kepada rakyat Malaysia. Selain itu, daripada tahun 2018 hingga 2022, seramai 2,071 peguam lantikan mahkamah telah dilantik bagi prosiding di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Melaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang melibatkan kos banyak 8 juta kepada kerajaan. Oleh yang demikian, kerajaan akan menilai dengan sewajarnya dari masa ke masa mengenai peruntukan tambahan kepada YBJK. Pada masa yang sama, bahagian undang-undang juga sedang mengkaji kajian untuk mengubal rang undang-undang pembelaan awam. Maknanya dalam bahasa Inggeris, Tuan Yang Dipertua ialah untuk mengkaji kewujudan Public Defenders Act. Public Defenders Act ni dia berbeza dengan yang disebut sebagai Jabatan Bantuan Guaman ataupun melalui YBJK. Ini adalah untuk menawarkan khidmat bantuan guaman dalam kes jenayah secara holistik supaya memberikan peluang pada semua, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapat akses kepada keadilan. Terdapat banyak lagi pada rakan menteri perlu jawab, jadi di sini disebabkan saya tinggal 2 minit lebih, saya akan menjawab semua soalan secara bertulis pada soalan-soalan yang tak sempat saya jawab pada hari ini. Dengan itu, Tuan Yang Pertua, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Menteri. Menteri. Datuk Speaker, boleh tanya sebab Menteri jawab untuk Menteri yang lain. Sepatutnya berikan masa lebih panjang untuk Menteri menjawab soalan-soalan yang lain. Jadi saya minta supaya Menteri dan kita ada 2 lagi Menteri. Kita bagi masa yang lebih kepada Menteri untuk jawab. Teruskan. Baik. Sekurang 10 minit Dia Menteri ada Ya. Sebab saya nak Beruas tanya akan tentang jawab secara bertulis, Beruas. Menteri dah jawab tadi. Akta pendanaan politik yang saya tanya, barangkali Menteri boleh jawab. Menteri. Kota Melaka, saya akan jawab secara bertulis, tapi secara terperinci saya jawab ialah kita akan rujuk kepada select committee seperti yang telah dibincangkan. Saya rasa Tuan Yang Dipertua akan membuat announcement kepada kewujudan jawatan kuasa pemilihan dan akta pendanaan politik akan direfer kepada salah satu pada jawatan kuasa tersebut. Yes. Terima kasih. Tuan Pertua, hanya satu saja soalan ia berkaitan dengan Yang Menteri. Apakah cadangan tentang mengasingkan kuasa program negara dengan kuasa pendakwaan untuk mempromosikan ketulusan dan accountability? Bagan, saya banyak kali telah menyebut bahawa apabila Kabinet bersetuju dalam kewujudan RCI di segi terma rujukan kepada bekas peguam negara, salah satu daripada terma akan merujuk kepada perkara tersebut. Sebab pemisahan peguam negara secara politik dan juga secara pengkhususan memerlukan satu perbincangan kepada semua stakeholders. Saya ingin dengan kebenaran daripada Tuan Yang Dipertua, saya nak sebut di sini salah satu daripada contoh yang kita berhadapan dalam Parliament Services Act.
Pegawai di parlimen kebanyakan tak bersetuju adanya pengkhususan jabatan tertentu. Mereka nakkan di bawah kerajaan menyeluruh. Dia tidak mahu specialisation sebagai contoh. Jadi dalam Parliament Services Act kita perlu berbincang. Jadi dalam isu peguam negara juga, kemungkinan jabatan peguam negara tidak mahu pengkhususan tersebut. Jadi kita perlu bincang. Jadi terma rujukan bahawa RCI ini akan merujuk kepada perkara ini dan salah satu pada perbincangan dia ialah menilai sejauh mana kalau dilakukan dan sejauh mana akan dilaksanakan dalam jangka masa yang bagaimana akan dilaksanakan. Terima kasih. Speaker, Datuk Ketua. Saya kira seperti yang Menteri jawab tadi, kita akan jawab secara tulis sebab kita kena move on. Jadi banyak, ada 6 kalau nak jawab semua ni saya ingat tak sebab masa. Saya mau bangkit apa yang saya sebut dalam perbahasan saya. Ya, betul. Yang saya perlu Tapi Menteri jawab, yang tak sempat dijawab akan dijawab secara bertulis. Saya minta maaf. Datuk, mohon Menteri bagi jawapan untuk Eagle High Plantation, Felda. Okay. Menteri telah ambil note Jadi Datuk ini Dipertua harap perkara yang saya Beruas bagikan juga. tadi akan juga dapat jawapan bertulis kerana orang ramai sedang menunggu jawapan dan isu ini sudah diwawakan begitu lama dalam media tapi tak ada penyelesaian kepada isu ini. Terima kasih. Menteri jawablah masa 5 hari Okay. Terima kasih. Menteri. Saya jemput Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. 20 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya memulakan ucapan penggulungan perbahasan Belanjawan 2023 peringkat dasar ini dengan mengajak seluruh ahli yang berhormat bersama-sama merenung firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan telah memilihmu beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan di seluruh alam. Sebelum saya memulakan sesi jawapan penggulungan ini, suka saya mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa kepada semua wanita di Malaysia. Sebagaimana firman Allah SWT yang saya bacakan tadi, agama Islam menganjurkan kita memuliakan para wanita dan mengangkat kedudukannya dalam masyarakat. Allah SWT telah memuliakan Maryam dan mensucikannya sebagai seorang wanita terhormat di kalangan manusia kerana sifat ketaatan dan ketinggian akhlak serta kepribadian dalam kehidupan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah hal ehwal agama sepanjang tempoh perbahasan Belanjawan 2023 pada kali ini. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, seramai 16 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama, termasuk Yang Berhormat Bagan Serai, Kuala Krai, Arau, Pengkalan Cepa, Kepala Batas, Kuantan, Parit, Kuala Pilah, Parit Buntar, Mersing, Jasin, Petaling Jaya, Kuala Krau, Padang Terap dan Alusar. Datuk Yang Dipertua, bagi menggulung perbahasan belanjawan kali ini, izinkan saya menjawab isu-isu berkaitan hal ehwal agama yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat secara rangkuman mengikut kategori selaras dengan Pelan Transformasi Al-Falah berdasarkan 5 teras seperti berikut. Yang pertama, pentadbiran Islam mampan. Yang kedua, kesejahteraan insan. Ketiga, kemuliaan syariah. Keempat, kepimpinan berdaya cipta. Dan yang kelima, kehormatan institusi Islam. Saya mulakan dengan teras yang pertama, iaitu pentadbiran Islam mampan berkaitan dengan isu institusi masjid dan surau. Yang berhormat Bagan, Kuala Pilah, Parit Buntar dan Kuala Krau mencadangkan agar kerajaan memberikan peruntukan ataupun allowance kepada pentadbir masjid, nazir, imam, bilal, tok siak, nuja dan marbut di surau-surau dan bukan hanya kepada masjid. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, pelantikan imam, bilal, siak, nuja, marbut dan guru takmir, guru agama, nazir dan pentadbir masjid adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing.
Kerajaan Persekutuan telah mengambil inisiatif menyediakan kemudahan berbentuk imbuhan kepada imam masjid qaryah di seluruh negeri dan elang guru takmir guru agama berdasarkan tuntutan. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan imbuhan sebanyak RM850 sebulan kepada imam qaryah di seluruh negeri di Malaysia. Bagi guru agama, khusus guru takmir, kerajaan telah menyediakan allowance berdasarkan tuntutan tidak melebihi RM900 sebulan. Manakala kepada Bilal, Siak, Nuja, Marbut, kerajaan Persekutuan tidak menyediakan apa-apa peruntukan setiap bulan. Tapi atas dasar keprihatinan kepada golongan tersebut, kerajaan memberikan sebanyak RM600 secara one-off pada 2023, tidak termasuk nazir atau pentadbir masjid. InsyaAllah kerajaan dari masa ke semasa akan sentiasa mengkaji keperluan dan bergantung kepada kewangan semasa negara. Berkaitan dengan institusi pendidikan, YB Arau dan YB Parit Buntar mencadangkan agar elang guru kelas agama dan fardu ain dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM1,500 bagi mencapai paras gaji minimum. Yang Berhormat juga mengkeza kerajaan haruslah mengkaji semula elang guru kafah ini dan mengambil langkah proaktif bagi membantu guru kafah sebagai contoh guru tetap dan berpencen. Untuk makluman yang umat Dewan Yang Mulia ini, kerajaan sentiasa berusaha untuk menjaga dan membela nasib 35,000 guru kafah di seluruh negara. Salah satunya kita dapat lihat dari aspek kenaikan elang guru kafah, caruman KWSP dan caruman perkeso yang dinikmati oleh guru-guru kafah, iaitu secara kronologinya pada tahun 2016, elang guru kafah adalah sebanyak RM800 sebulan. Tahun 2017, kerajaan telah meluluskan tambahan elang sebanyak RM100 menjadikan elang guru kafah berjumlah RM900 sebulan. Manakala pada tahun 2020, kerajaan telah meluluskan tambahan elang sebanyak RM100 menjadikan elang guru kafah berjumlah RM1,000 sebulan berserta dengan caruman KWSP sebanyak RM130 dan caruman perkeso sebanyak RM16.65 sebulan. Dan manakala pada tahun 2023, kerajaan telah meluluskan tambahan elang sebanyak RM100 menjadikan elang guru kafah berjumlah RM1,100 dan caruman KWSP sebanyak RM143 dan caruman perkeso sebanyak RM18.35 sebulan. Melalui kronologi ini, membuktikan komitmen kerajaan sehingga ke hari ini untuk memberikan yang terbaik untuk guru-guru kafah. Bagi menambah baik status pejawatan guru kafah ke jawatan tetap dan berpencen, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, hal ini bukanlah satu proses yang mudah dan singkat. Malah terdapat perkara-perkara yang perlu diteliti dan dikaji untuk kebolehlaksanaannya kepada semua guru kafah. Kerajaan juga sentiasa menaruh harapan tinggi agar usaha untuk menaik taraf perkhidmatan guru kafah dapat direalisasikan dengan sokongan padu daripada semua pihak. Yang Berhormat Bahagian Serai minta penjelasan berkaitan peruntukan sebanyak RM900 juta untuk tujuan penyelenggaraan dan pembaikan sekolah-sekolah di Malaysia, dan berapakah jumlah peruntukan untuk sekolah-sekolah agama, sekolah pondok dan sekolah tahfiz pada tahun ini. Kerajaan Persekutuan amat prihatin terhadap keperluan institusi-institusi pendidikan Islam yang daif pada tahun ini. Sebanyak RM150 juta diperuntukkan oleh kerajaan bagi tujuan tersebut. Manakala Yang Berhormat Parit Buntar juga mencadangkan agar kerajaan memberi bantuan buku teks percuma kepada sekolah rendah agama rakyat dan kadar yuran yang berpatutan dan seragam di seluruh negara. Kerajaan amat prihatin kepada nasib pelajar di sekolah rendah agama rakyat di seluruh negara. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, semua sekolah rendah agama rakyat yang berdaftar untuk mengikuti kurikulum arus perdana adalah layak menerima skim pinjaman buku teks SPBT dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Sehubungan itu juga, pihak kerajaan amat menggalakkan agar sekolah-sekolah ini
untuk mendaftar sebagai sekolah agama bantuan kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia supaya bantuan dapat disalurkan dengan sebaiknya, termasuk bantuan buku teks dan guru yang berkelayakan. YB Parit Buntar juga mencadangkan agar kerajaan memberi bantuan buku teks percuma. Maaf, Datuk Speaker. Tuan Datuk Yang Dipertua, saya pergi kepada teras yang kedua iaitu kesejahteraan insan. Yang Berhormat Kepala Batas mencadangkan agar program lelaki kawam diteliti dan diteruskan. YB Menteri Laluan, tadi disebut tentang skim pinjaman buku teks. Bagaimana pula dengan yuran yang seragam dan juga buku-buku kerja yang juga tidak seragam di sekolah-sekolah agama rakyat. Isunya apabila ibu bapa berpindah ke sekolah lain, ke tempat lain, tempat kerja yang lain, dia perlu mendaftarkan anak di sekolah agama rakyat. Terpaksa beli buku baru pula sebab tak seragam buku-buku kerja yang disediakan di sekolah-sekolah agama. Terima kasih. Terima kasih YB. Berkaitan dengan isu yuran yang berpatutan dan juga seragam, seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Tadi YB Menteri sebut tentang buku teks, tapi yuran yang seragam tak jawab lagi, dan juga buku-buku kerja sekolah agama rakyat perlu diseragamkan supaya tidak membebankan mak bapak. Okey. Berkaitan dengan yuran yang berhormat, yuran sekolah rendah agama rakyat ni adalah tertakluk kepada pentadbir sekolah masing-masing. Jadi ianya bergantung kepada budi bicara pentadbir sekolah, dan dalam kedudukan tersebut agak sukarlah untuk kita menyeragamkan isu berkaitan dengan yuran ini sebab dia terletak kepada pentadbir sekolah tersebut. Yakim tak ada kuasa untuk menyelaraskan ke? Setakat ni JAKIM tidak ada yang berhormat. Ya. Untuk sebab kuasa tu terletak kepada pentadbir sekolah. Okey, terima kasih. Saya sambung Datuk Speaker. Silakan. Okey, saya sebut tadi berkaitan dengan soalan daripada Yang Berhormat Kepala Batas mencadangkan agar program lelaki kawam diteliti dan diteruskan kerana ia melibatkan penerapan nilai rohani jati diri kepada lelaki. Susulan daripada persidangan meja bulat inisiatif lelaki kawam pada 30 November 2021, JAKIM bersama dengan agensi hal ehwal agama telah melaksanakan beberapa program inisiatif lelaki kawam, singkatannya ILQ. Antaranya melaksanakan seminar lelaki kawam yang akan diadakan di seluruh negara. Pada tahun 2022, pelaksanaan seminar ILQ telah diadakan di wilayah Persekutuan dan Negeri Kedah dan akan diteruskan ke negeri-negeri lain. Pada masa ini, perbincangan dengan beberapa negeri sedang dijalankan bagi melaksanakan seminar tersebut. Di samping itu, promosi dalam media terhadap inisiatif ini juga akan turut dilaksanakan. Manakala Yang Berhormat Kuala Kerai mencadangkan agar kerajaan membuat program rakaman suara qari dan qariah penuh 30 juzuk, khususnya Johan, sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun 2021, JAKIM pernah menerbitkan sebuah program TV berbentuk kompilasi bacaan Al-Quran yang menampilkan Johan Qari dan Qariah Kebangsaan dan Antarabangsa melalui rancangan Majlis Tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan.
Walau bagaimanapun, JAKIM selaku penganjur Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa amat mengalu-alukan cadangan oleh Yang Berhormat Kuala Krai mengenai usaha untuk menghimpunkan bacaan para qari dan qariah khususnya juhan tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa dapat dilaksanakan, dan cadangan tersebut akan diperhalusi bagi mengenal pasti kaedah pelaksanaan terbaik agar ia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya generasi muda. Selain itu juga, antara program dan platform lain yang telah disediakan oleh JAKIM adalah yang pertama, rakaman 30 juzuk bacaan Al-Quran akan dibuat melalui radio JAKIM Salam FM. Yang kedua, program travelog berbentuk jejak qari akan dilaksanakan untuk mengumpul bacaan qari-qariah kebangsaan dan antarabangsa bagi tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, kompilasi bacaan surah dari qari-qariah antarabangsa dalam bentuk package dan disiarkan melalui YouTube JAKIM, apps di webpage JAKIM. Yang Berhormat Bagan Serai juga ingin tahu perkembangan program pembangunan asnaf yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Sejauh mana perkembangan projek yang dilaksanakan pada tahun lepas, seramai 2,000 orang asnaf yang dilatih oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ataupun YAPIM. Program pembangunan ekonomi dan keusahawanan asnaf yang dilancarkan pada bulan Oktober 2022 adalah hasil kolaborasi strategik antara YAPIM dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang menyasarkan seramai 2,000 orang usahawan asnaf yang berpotensi untuk menyertai program-program yang disediakan bagi kedua-dua agensi ini. Pelaksanaan program ini dilakukan secara berfasa. Lebih 1,000 orang usahawan asnaf yang telah dikenal pasti layak untuk menyertai program Skim Inspirasi Aidana. Peserta-peserta ini disusun untuk menjalani latihan pemantapan keusahawanan dan pemberian kemudahan pembiayaan akan diberikan secara berperingkat-peringkat. Selain daripada itu, program YAPIM lain yang turut berjalan seperti biasa adalah antaranya program keusahawanan Asnaf Ishraf 2.0, kerjasama SME Bank sedang membimbing 32 orang usahawan asnaf, dan program perintis My Grocer at Wilayah, kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang ini lebih 20 orang usahawan sedang giat diperkasakan. Dan terkini, YAPIM melancarkan program pembangunan ekonomi komuniti yang mempunyai program siri, program keusahawanan antaranya seperti program pensijilan halal, program coaching dan mentoring usahawan dengan sasaran 10 komuniti setahun. Yang Berhormat Menteri, Bacok. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Yang Betul. Saya menyambut baik usaha di pihak YAPIM dan agensi di bawah Menteri Agama untuk meningkatkan pendapatan dan daya usahawan. Dan saya mencadangkan supaya inisiatif yang dijalankan di pihak Kementerian Agama ini khususnya dijalinkan bersama dengan pihak Kementerian Ekonomi di bawah inisiatif pendapatan rakyat, yang mana perlu ada sinergi di pihak dua kementerian ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih kepada Perdana Menteri. Soalan saya adalah berkenaan dengan untuk adakah program asnaf yang dibuat tu kita rancang dulu ialah supaya kalau bolehnya bermula tahun lepas dengan 2,000 orang. Fokusnya ialah kepada lebih kurang hampir dekat dengan 30,000 lebih penerima asnaf secara bulanan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi sebab itu dalam projek kita ini adalah projek untuk memastikan kita dapat mengurangkan asnaf. Dengan kita pembangunan asnaf, kita beri modal teroka pada mereka RM20,000 seorang. Soalan saya, adakah program itu akan dapat diteruskan atau tidak? Kerana projek itu tidak banyak sebenarnya. Tahu kalau hanya 2,000 orang tu melibatkan 40 juta saja. Sedangkan collection
daripada zakat hampir dekat dengan 900 juta. Kerana ini salah satu cara untuk kita nak mengurangkan harapan kita 5-6 tahun nanti mereka pula menjadi seorang pengeluar zakat daripada asnaf. Jadi saya harapkan apa pandangan daripada menteri dalam soal ini, adakah program ini untuk diteruskan lagi dengan penambahan 2,000 setiap tahun. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Saya menyambut baik cadangan daripada Yang Berhormat Bacuk, dan saya rasa kolaborasi antara pihak YAPIM dan juga Kementerian Ekonomi ini sangat penting, dan insya-Allah saya pihak YAPIM akan mengambil pertimbangan atas cadangan yang baik tersebut. Terima kasih Pak Bacuk. Manakala berkaitan dengan maklumat yang diperlukan oleh Yang Berhormat Bagan Serai tadi itu, sudah tentu falsafah daripada tujuan daripada pembangunan asnaf seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan Serai tadi, yang telah dibincangkan dahulu, adalah merupakan satu inisiatif yang sangat baik, dan pelaksanaan kepada program tersebut itu seperti mana yang saya jelaskan tadi akan dibuat secara berfasa, dan kita harapkan jumlah 2,000 seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan Serai tadi itu akan kita capai, dan kita harapkan semoga dengan program yang kita akan teruskan ini, dengan walaupun sekarang ini dibuat secara berfasa, kita harapkan nanti matlamat tujuan agar golongan asnaf tadi itu dapat dikeluarkan daripada kepompong asnaf, dan kemudian mereka ini menjadi usahawan yang berjaya, dan kemudian akan mampu untuk mengeluarkan zakat dan membantu mereka-mereka yang lain. Itu memang saya rasa satu inisiatif yang baik, dan insya-Allah kita akan teruskan program ini. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri perlukan masa lagi? Kalau tak habis, nak tambah lagi? Dah tak ada Tuk Speaker. Kalau Tuk Speaker izinkan, baki soalan tu kita akan jawab secara baik. Tulisan. Terima kasih Menteri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Menteri Jabatan Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Silakan. 30 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memulakan ucapan dengan merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat sepanjang sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2023, khususnya bagi perkara-perkara yang melibatkan isu-isu berkaitan Jabatan Perdana Menteri, in particular agensi-agensi di bawah sediaan saya, khususnya BES, Bahagian Haiwal Sabah Sarawak, juga tugas-tugas khas, dan saya juga akan menyentuh beberapa perkara yang dibangkitkan berkaitan agensi-agensi di bawah secara langsung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya telah dipertanggungjawabkan untuk membantu menjawab di Parlimen. Secara ringkasnya, 4 tema utama yang akan saya bangkitkan, saya respon pada hari ini. Pertama, berkaitan dengan isu-isu pemerkasaan dan juga pengukuhan perkhidmatan awam. Yang kedua, berkaitan dengan sistem penyampaian kerajaan. Ketiga, berkaitan dengan MA 63. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan pengurusan bencana. Pertama, berkaitan dengan pengukuhan sistem penyampaian kerajaan. Kalangan ahli parlimen ada menyentuh antaranya berkaitan dengan sistem e-kasih. Untuk makluman, ICU merupakan custodian kepada sistem e-kasih, manakala program-program pembasmian kemiskinan dilaksanakan merotasi kementerian, pelbagai agensi dan kementerian yang terlibat, namun sistem itu diselaraskan oleh ICU Jabatan Perdana Menteri. YB Temerloh bertanya tentang golongan miskin yang masih belum didaftarkan
dalam sistem IKASI dan beliau juga menggesa agar kerajaan meneruskan sistem IKASI ini dengan mengikhtiarkan kemaskini data yang lebih menyeluruh. Kerajaan telah membangunkan sistem IKASI sebagai satu pengkalan data kemiskinan nasional yang bertujuan untuk mendaftarkan isi rumah miskin di Malaysia dan mengklasifikasikan kepada kategori miskin tegar atau miskin berdasarkan pendapatan garis kemiskinan PGK semasa melalui proses verifikasi lapangan. Bagi memastikan tiada isu rumah miskin yang tercicir, kerajaan mengalu-alukan orang awam, pemimpin tempatan atau mana-mana individu organisasi untuk turut serta memainkan peranan membuat pelaporan mengenai isu rumah miskin di daerah atau kawasan masing-masing melalui pejabat daerah ataupun secara langsung kepada Pejabat Pembangunan Negeri PPN. Setiap permohonan, aduan, laporan pendaftaran IKASI akan melalui sisihan awal di mana pendapatan yang melebihi PGK akan ditolak. Senarai nama yang melepasi tapisan akan dibawa untuk pengesahan fokus group di pejabat daerah dan juga negeri. Hanya senarai nama yang disahkan saja akan dibuat verifikasi di lapangan sebelum direkodkan di dalam sistem IKASI. Data-data yang telah dimasukkan ke dalam sistem IKASI juga akan dibuat pemutihan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. YB Port Dickson mencadangkan agar pengurusan sistem IKASI diberikan nafas baru melalui integrasi sistem dan perluasan akses oleh ICU JPM kepada agensi pemberi bantuan di negeri-negeri. Tuaran ada bangun. Kejap yang buat. Langkah proaktif sentiasa dilaksanakan bagi memastikan data IKASI adalah komprehensif dan bersepadu. Bagi tujuan ini, integrasi data turut dilaksanakan dengan agensi di Persekutuan dan juga negeri, antaranya Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pejabat-pejabat zakat negeri, LHDN dan sebagainya. Pengintegrasian data IKASI dengan data penerima zakat telah pun dilaksanakan di beberapa negeri iaitu Kedah dan Perak. Manakala agensi zakat di wilayah Persekutuan, Selangor, Johor, Perlis dan Terengganu sedang memuktamadkan ini bersama agensi pusat. Selain itu, ID pengguna IKASI turut diberikan kepada agensi pemberi bantuan bagi membolehkan mereka untuk memantau bantuan yang diberikan kepada peserta IKASI yang berkelayakan. YB Kuala Kangsar yang mencadangkan agar data sistem IKASI mendapat bantuan ketua-ketua kampung juga merupakan cadangan yang boleh dipertimbangkan. YB Ipoh Barat pula mencadangkan agar kalangan adun dan ahli parlimen diberikan peluang untuk mendaftarkan rakyat ke dalam sistem IKASI. Saya ingin maklumkan kepada Dewan ini bahawa berdasarkan Perkara 4 Arahan nombor 1 2023 yang telah dikeluarkan oleh JPM pada 7 Februari 2023 menggariskan keahlian Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah, secara jelas dinyatakan ahli yang pertama itu adalah di kalangan ahli parlimen dan juga adun. Jadi arahan telah pun dikeluarkan oleh JPM di dalam mekanisme penyelarasan pembangunan negara dan kita mengharapkan semua negeri dapat untuk segera mematuhi dan melaksanakan arahan ini untuk memastikan semua wakil rakyat kita tanpa mengira parti dilibatkan dalam jawatankuasa tindakan pembangunan di peringkat daerah. Silakan Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Senarai IKASI ini adalah sangat-sangat kritikal, sangat penting bagi kita untuk menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini. Sebab untuk memastikan agar bantuan-bantuan yang diberi oleh kerajaan itu adalah tepat pada sasarannya. Jadi jika sekiranya pendekatan untuk mengenal pasti senarai ini seperti yang di semua cadangan-cadangan tadi, saya fikir tidak akan berkesudahan Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat bersetuju jika sekiranya kita buat ini lebih transparan? Dengan lain perkataan, senarai IKASI yang ada sekarang kita pamerkan di balai-balai raya atau diwan-diwan masyarakat. Biar masyarakat sendiri tengok siapa sebenarnya yang tersenarai di kampung itu. Dan biarlah kampung itu sendiri menentukan siapa sebenarnya dalam senarai. Sebab di kampung kita ini lebih kurang. Tidak ada yang sangat-sangat susah, tidak ada yang ini. Tetapi apa yang berlaku ialah orang yang ada kaitan, ada connection.
Mereka yang dapat bersenarai dan masuk dalam senarai. Pernah saya cadangkan dahulu, tetapi itu ditolak bulat-bulat. Dia tidak mau supaya kita pamerkan di balai-balai raya atau dewan-dewan masyarakat supaya dapat menentukan. Untuk makluman sebenarnya yang berhormat di negara Cina beginilah dibuat dan diadakan dialog dan masyarakat itu akan mengatakan nah ini yang betul. Ini sudah dikeluar dalam EKASI dan sebagainya. Kalau macam itu barulah masyarakat dapat benar-benar melibatkan masyarakat. Kalau setakat kita wakil rakyat barangkali kita ini pun ada juga orang-orang kita yang meminta disenaraikan, tetapi itu pun tidak ada ketelusan benar-benar yang dia sudah dalam EKASI seperti yang dihadapi oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, garis panduan asas melalui arahan penyelarasan dan juga ICU telah dikeluarkan dan cadangan sekiranya matlamatnya dan untuk memastikan tidak ada yang terpinggir, tercicir, saya fikir boleh dipertimbangkan dan mungkin boleh dimulakan. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, ahli parlimen termasuk ahli parlimen tuaran telah pun menjadi ahli kepada jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah. Mungkin kita boleh suarakan di daerah masing-masing kaedah yang terbaik melalui JPKK, melalui ketua kampung dan sebagainya, dan sekiranya perlu pameran itu dilaksanakan, maka saya fikir boleh dirintis pendekatan untuk memastikan semua pihak dapat dimasukkan dalam senarai dan tidak ada yang tercicir atas apa juga faktor-faktor. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri. Oleh kerana kita telah mendengar isu tentang integrasi data dah berlaku lama, tetapi yang berlaku tidaklah sebagaimana lancar. Sebagai contohnya dalam kes kematian seseorang individu, sebab saja mati, maklum kepada JPN, akaun di bank terus ditutup, dibekukan. Tapi bila berlaku kematian kepada penerima ataupun orang yang menjadi senarai dalam IKASI, sebagai contohnya dalam JKM, meninggalnya seorang individu, proses automatik tidak berlaku dalam kes bantuan kepada anak-anak si mati. Dalam kes ini saya ingin mencadangkan kerajaan untuk melibatkan bukan hanya JKM tapi juga JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, supaya proses ini berlaku serentak, kerana isu yang berlaku kadang-kadang 3 bulan 4 bulan birokrasi terpaksa diselesaikan untuk membantu mangsa dalam IKASI ataupun JKM, sedangkan ianya patutnya boleh bergerak sebagaimana bankrupt, jenayah dan juga mati dalam kes JPN tadi. Terima kasih. Yang Berhormat, sebagaimana saya maklumkan tadi bahawa proses integrasi data itu juga kini telah melibatkan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dan pemutihan verifikasi ini dilaksanakan. Garis panduan asasnya adalah sebanyak 2 kali setahun, namun saya fikir Yang Berhormat di kawasan masing-masing, apatah lagi kerajaan negeri pun selari dengan Yang Berhormat, bolehlah memastikan fokus grup yang ada di peringkat daerah yang diketuai oleh pegawai daerah itu menjadi lebih proaktif untuk membuat tapisan, tidak perlu untuk menanti proses pemutihan selama 2 kali setahun yang dirancang sebagai garis panduan asas. Tuan Yang Pertua, saya teruskan. Satu lagi Yang Berhormat Menteri. Saya teruskan berkaitan dengan isu-isu dan syur yang dibangkitkan berkaitan dengan pengukuhan pentadbiran awam. Saya fikir penting sebab dalam usul titah penggulungan titah diraja saya tidak sempat respon perkara ini di Dewan ini, dan perkara ini berbangkit semula dalam perbahasan usul belanjawan. Beberapa ahli-ahli parlimen kita, contohnya Balik Pulau, Parit Sulong, Sabak Bernang, Kubang Kerian, Hulu Terengganu, Gua Musang dan Ipoh Barat telah membangkitkan dan memberikan syur pandangan berkaitan pemerkasaan dan pengukuhan pentadbiran awam. YB Balik Pulau meminta Perdana Menteri mempertimbangkan agar umur persalinan wajib dinaikkan secara beransur-ansur daripada persalinan kepada 62 tahun dan kemudian 65 tahun. Untuk makluman Yang Berhormat Balik Pulau, kerajaan setakat ini tiada perancangan untuk meningkatkan umur persaraan perkhidmatan awam dan kerajaan sedia untuk menjalankan kajian terperinci dan peningkatan ini juga perlulah untuk mengambil kira faktor-faktor lain. YB Parit Sulong pula minta Perdana Menteri mempertimbangkan agar peratusan pegawai awam wanita dinaikkan, terutama bagi pengurusan tertinggi dan pertengahan bagi melibatkan
lebih ramai wanita dalam pembuatan dasar kerajaan. Untuk makluman, urusan kenaikan pangkat ini adalah bersandarkan kepada peraturan-peraturan pegawai awam, pelantikan, kenaikan pangkat dan penambatan perkhidmatan 2012. Peraturan ini diuruskan melalui lembaga penubuhan, bidang kuasa dan fungsinya diwartakan melalui peraturan-peraturan lembaga kenaikan pangkat perkhidmatan awam. Dan kenaikan ini antara faktor pentingnya adalah bersandarkan kepada merit pegawai. Dan sukacita saya ingin maklumkan hari ini kita menyambut Hari Wanita International Women Day. Saya kongsikan ini untuk makluman Dewan. Setakat ini data terkini yang kita perolehi sehingga 6 Mac 2023 dari segi penyertaan kaum wanita kita bagi kumpulan pengurusan tertinggi, grade jusasi dan ke atas telah pun mencapai angka 38.7%, manakala kumpulan pengurusan dan profesional grade 48 hingga 56 sebenarnya telah pun mencapai angka 64% daripada keseluruhan jumlah penjawat awam yang ada di negara kita. Jadi kita melihat penglibatan wanita itu sebenarnya cukup besar, cukup bernilai dan cukup bermakna dalam kita memastikan perkhidmatan awam menjadi tonggak kepada usaha untuk pembangunan negara kita. Untuk makluman, WB Sabak Bernam pula membangkitkan keperluan pelarasan gaji penjawat awam sebelum tu meminta mohon laluan Koping oleh Menteri. Sila. Terima kasih kepada Tuan Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Tadi Menteri cerita tentang pengurusan pentadbiran awam dan saya ingin bangkitkan satu isu yang memang berkait rapat. Sebelum tu saya ingin ucapkan tahniahlah kepada kerajaan kerana telah pun menyempurnakan pelantikan Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Namun pada sesi perbahasan yang lepas ada pihak pembangkang yang membangkitkan tentang usaha kerajaan untuk campur tangan dan membuat pemindahan penjawat awam yang tertinggi, contohnya KSU ke pool dan saya rasa ini adalah satu tuduhan yang amat berat dan jika kita biarkan persepsi ini dipermainkan, ini akan mengganggu keharmonian di antara pentadbiran awam dan saya rasa adalah penting supaya Menteri memberikan penjelasan kepada Dewan Yang Mulia ini dan masyarakat di luar sana dan juga penting kepada pentadbiran awam yang sedia ada untuk menjelaskan perkara berkenaan dakwaan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng atas perkara yang dibangkitkan dan sebenarnya proses pertukaran dan pusingan kerja penjawat awam ini merupakan satu proses yang normal berlaku dalam mana-mana pentadbiran kerajaan sekalipun. Dan yang paling penting kita perlu faham bahawa proses pertukaran dan pusingan kerja dilaksanakan asasnya adalah berpandukan kepada undang-undang berkaitan perkhidmatan awam yang berkuat kuasa. Yang paling penting adalah ia mesti selari dengan peraturan pegawai awam, pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan PUA 1/2012 serta juga Akta Fungsi-Fungsi Menteri. Dan sekiranya wujud persepsi bahawa pada pentadbiran kali ini berlakunya gangguan dan sebagainya terhadap perkhidmatan awam, saya fikir merupakan satu persepsi yang tidak tepat. Sebab kalau kita semak sebenarnya dalam pentadbiran yang lepas juga ada open source di laman web Jabatan Perkhidmatan Awam. Kita boleh semak di sana. Memang berlakunya, kalau boleh saya kongsi untuk makluman supaya kita boleh buat pencerahan di luar. Contohnya ketika pentadbiran PM ke-7, ini untuk pertukaran dan pusingan kerja pada pangkat jusasi ke atas. Jusasi ke atas. Semasa PM ke-7 berlaku sepanjang tempoh 5 bulan
sebanyak 128 pertukaran dan pusingan kerja. Pada masa pentadbiran PM8, 104. PM9, 92. Dan ketika pentadbiran Kerajaan Perdana Menteri pada hari ini, setakat sehingga 28 Februari, berlaku 62 pertukaran dan pusingan kerja. Jadi maknanya dari sini, tidak betul sekiranya persepsi itu hanya disasarkan pada pentadbiran kali ini, kerana data open source boleh dirujuk dalam pentadbiran lepas dalam tempoh awal 5 bulan juga berlaku pertukaran dan pusingan kerja di kalangan penjawat-penjawat awam. Yang paling penting sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apa juga yang dilakukan ia perlulah bersandarkan kepada peraturan dan undang-undang yang mendasari perjalanan perkhidmatan awam yang saya sebutkan tadi. Jadi saya harap kita dapat sama-sama menolak persepsi tersebut untuk memastikan keharmonian di antara perkhidmatan awam dan juga pengurusan tertinggi, menteri-menteri dan juga kerajaan yang ada pada hari ini. Saya teruskan yang berhormat, YB Gua Musang. Sabak Bernam. Yang Sabak Bernam tadi Sabak Bernam, terhenti. Maaf. Membangkitkan keperluan pelarasan gaji penjawat awam, dibuat pembaharuan, menggesa agar kerajaan mengkaji semula pelarasan gaji penjawat awam. Untuk makluman, kerajaan dari semasa ke semasa sentiasa mengkaji dan menyemak saraan bagi penjawat awam. SSM yang digunakan pakai sejak diperkenalkan pada tahun 2002 telah melalui beberapa pembaikan, iaitu pada tahun 2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 dan 2023. Penambahbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah bagi memastikan sistem saraan tersebut kekal relevan dengan keperluan semasa. Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan komitmen dan kesediaan untuk mengkaji semula kadar gaji dan upah penjawat awam apabila kedudukan kewangan negara bertambah baik dan selain defisit kewangan negara dapat dikurangkan. Sebarang pemberian kenaikan gaji atau penambahbaikan struktur gaji upah perlu diperhalusi dan dikaji bagi menjaga keharmonian dalam perkhidmatan awam. Kewajaran untuk menaikkan gaji dan upah dalam perkhidmatan awam perlu mengambil kira keseluruhan jumlah emolumen yang diterima penjawat awam serta kedudukan semasa ekonomi. Yang berhormat, saya fikir saya perlu juga berkongsi cadangan memang baik, memang kita mahu penjawat awam kita menerima allowance dan gaji yang cukup besar, namun kita perlu mengambil kira implikasi kewangan dan kedudukan kewangan semasa. Sebagaimana kalau kita semak dalam belanjawan yang diumumkan baru-baru ini, emolumen penjawat awam adalah pada kadar 90.7 bilion daripada keseluruhan belanjawan yang telah diumumkan, iaitu pada kadar 23.5% daripada keseluruhan total belanjawan negara. Ini tidak termasuk emolumen yang melibatkan badan berkanun. Sekiranya dilibatkan emolumen badan berkanun, kadarnya akan menjadi 28%, iaitu pertambahan sehingga 110 bilion ringgit emolumen daripada keseluruhan total 386 bajet keseluruhan negara. Jadi kita perlu di samping kita memastikan kebajikan penjawat awam terpelihara, kita juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan kita tidak menarik daripada peruntukan yang perlu untuk program-program pembangunan yang lain yang amat diperlukan oleh semua negeri dan semua kawasan di negara kita. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin membangkitkan tentang perkara yang berkaitan dengan MA63, tentang MA Perkhidmatan Awam yang belum saya sentuh secara spesifik. InsyaAllah kita akan jawab secara bertulis atas arahan Tuan Yang di-Pertua, maksimum dalam tempoh 5 hari Tuan Yang di-Pertua. Sebahagian besar ucapan saya dalam penggulungan titah diraja sebenarnya banyak menyentuh berkaitan MA63. Saya fikir 25 minit yang pertama itu menyentuh tentang MA63. Walaupun kekanda saya yang berhormat tuaran dalam perbahasan
belanjawan baru-baru ini menyebut tidak ada sesiapa yang menyentuh tentang MN63 and single out my name juga dikatakan tidak menyebut dan memberi respon tentang MN63. 25 minit saya menyentuh dan sempat juga berbalas pantun dengan Puncak Borneo, dengan Kota Belud dan sebagainya. Dan untuk kali ini kita melihat memang cukup baik, cukup menarik. Banyak MP juga menyentuh perkara ini. Contohnya Yang Berhormat. Kejap Yang Berhormat nanti tidak boleh jawab pula. Contohnya Keningau, Tuaran, Kota Belud, Bandar Kuching, Ranau, Tawau dan menarik juga rakan kita daripada Pasir Gudang juga menyentuh berkaitan dengan MN63. Terima kasih diucapkan atas keprihatinan rakan ahli parlimen kita daripada negeri yang lain yang juga prihatin terhadap perjuangan Sabah dan Sarawak dalam kita menyusul perkara-perkara yang berkaitan dengan MN63. Dan antara yang disentuh, perkara utama yang disentuh oleh ahli-ahli yang berhormat adalah berkaitan tidak lain dan tidak bukan adalah kadar pemberian khas di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan yang juga sebenarnya telah saya sentuh dalam usul titah diraja. Namun mungkin saya perjelaskan lagi untuk makluman, untuk rekod Dewan ini sebab saya fikir daripada kita Sabah Sarawak bersuara, ahli-ahli parlimen yang lain juga perlu faham perjuangan kita sebenar. Minta maaf Yang Berhormat, saya teruskan dulu. Saya ingat perlu diperjelaskan satu perkara. Apa nama? Sebelum Yang Berhormat, saya teruskan dulu. Saya bagi ruang penuhnya nanti. Berkaitan dengan pemberian khas untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebenarnya daripada tahun 1973 sehingga tahun 2021, kadar pemberian khas yang diterima oleh Sabah adalah pada kadar ringgit Malaysia 26.7 juta sahaja. Daripada tahun 73 hinggalah 2021. Alhamdulillah, melalui permuafakatan, melalui rindingan, di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang ke-9 yang ada bersama-sama kita pada hari ini, yang berhormat Berah, pada tahun 2022 muafakat dengan penyelesaian secara interim, maka kadar itu telah ditingkatkan 4.7 kali ganda setelah berpuluh tahun. Yang patutnya disemak setiap 5 tahun telah ditingkatkan pada kadar 125.6 juta bagi tahun 2022, naik kepada 129.7 juta 2023 sehinggalah tahun 2026 142.6 juta ringgit. Yang kita telah sign agreement perjanjian dengan Kerajaan Persekutuan atas persetujuan Yang Berhormat Menteri Kewangan dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Berah pada masa itu. Terima kasih. Kadar itu telah ditingkatkan 4.7 kali ganda. Dan bagi Sarawak, bermula daripada tahun 1973 sehingga hari ini masih lagi kekal pada kadar ringgit Malaysia 16 juta. Itu status semasa. Sabah telah meningkat hasil persetujuan yang disifatkan sebagai interim solution. Dan Sarawak pun masih berpendirian, mereka perlu kekalkan sehingga satu formula yang betul-betul tepat dan diterima disepakati. Ini wisdom masing-masing. Kerajaan Persekutuan memberikan tawaran tetapi kerajaan punya pendirian masing-masing. Namun apa yang ingin saya sebutkan, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa telah ada mesyuarat tindakan pelaksanaan MN63 yang diadakan di Kuching pada bulan Januari yang lepas, 20 Januari. Mungkin Kota Belud ingat, 20 Januari telah ada persetujuan in principle. Secara prinsipnya dipersetujui lagi bahawa kadar itu akan ditingkatkan bukan hanya untuk Sabah, juga untuk Sarawak. Namun pada masa ini kerajaan Sabah, Sarawak dan Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Kewangan, tengah berunding untuk menentukan kadar itu disandarkan kepada formula apa. Yang pertama. Yang kedua, berapakah kadar yang boleh diterima oleh ketiga-tiga kerajaan. Jadi ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa
apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah melalui interim solution itu merupakan satu perkara yang tidak tepat. Kerana sebaik saja perintah dikeluarkan, warta yang di Pertuan Agong tersebut dikeluarkan, maka ia akan mengikat Kerajaan Sabah selama 5 tahun. Tidak boleh ada tambahan. Jadi bagi saya biarlah dijawab sendiri. Sekiranya ada perintah baru dikeluarkan yang insya-Allah saya yakin dalam masa terdekat akan diputuskan, perintah itu sendiri adalah bukti bahawa interim solution itu adalah satu perkara yang wajar dipertimbangkan bukan dan tidak semestinya akan mengikat Kerajaan Sabah atau Sarawak dalam tempoh 5 tahun. Maksudnya di sini, walaupun ada persetujuan interim solution, tahun depan atau tahun berikutnya, sekiranya terdapat rundingan yang boleh memuaskan hati kedua-dua pihak, yang boleh meningkatkan kadar tersebut, maka rundingan kadar baru boleh dan warta baru kita boleh sudah faham tu, dikeluarkan. Sila Yang Berhormat. Sila Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya apa yang Berhormat jelaskan itu adalah pada perkara 112D. Apa yang saya sebutkan dalam perbahasan saya ialah tentang perkara 112C. Ya, Section 2 bagian 4 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini adalah perkara khusus, tidak ada kaitan dengan perkara 112D. Dalam perkara 112C mengatakan bahwa 2/5 daripada pungutan hasil persekutuan daripada Sabah ataupun 40% yang diberi pada Sabah. Itu yang kita mau ceritakan. Itu saya mengatakan Yang Berhormat tidak mau respon. Jadi saya mau mohon penjelasan. Kenapa Yang Berhormat? Sebab perkara ini sudah di mahkamah. Dahulu dalam parlimen yang lepas, kita telah berbahas panjang lebar tentang perkara ini. Dan akhirnya kita mengatakan, okey, kalau dikatakan bahwa perkara ini, perkara 112C ini tidak lagi terpakai, kerana kononnya ada warta yang mengatakan ini lagi tidak terpakai. Pada ketika itu, kalau kerjaan yang lepas, maka kami mengatakan bahwa kita serahkan pada pihak mahkamah. Dan ahli-ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan, kita telah pergi ke mahkamah, kita memfailkan saman pemula atau originating summon, meminta pandangan mahkamah apakah perkara 112C itu masih terpakai. Dan saya telah mengatakan dalam perbahasan saya yang lebih awal, saya mengatakan bahwa jika sekiranya kerajaan melaksanakan ini, kami tarik balik saman itu, masih di mahkamah. Dan Yang Berhormat pun tahu juga bahwa Sabah Law Society juga telah memfailkan apakah pendirian dalam perkara ini, ya. Itu satu. Yang kedua, perkara 112D tidak sama dengan apa yang berlaku di Sarawak. Tidak sama. Jangan samakan. Jangan bahaskan bersama. Dia berlainan. Hak Sabah dengan hak Sarawak berlainan. Itu sangat penting supaya Dewan ini paham. Supaya Dewan ini mendapat kepahaman tentang apa sebenarnya ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan bagi kita di Sabah, hal 40% ini sangat-sangat penting kerana kita mengatakan bahawa pada tahun 1970 itu kita telah ditipu. Kita telah diberitahu tentang pewartaan itu. Pewartaan yang mengatakan ini tidak lagi terpakai. Sekarang yang kita mau tanya, dalam kerajaan baru ini, adakah perkara 112C itu masih terpakai atau tidak? Itu pandangan dia. Bawa di kabinet, biar kabinet buat keputusan. Kalau kabinet mengatakan tidak lagi terpakai, kita akan teruskan di mahkamah. Kalau kerajaan mengatakan ini terpakai, laksanakan 40%. Itu saja, senang. Ini hak Sabah. Itu saja. Itu yang saya mengatakan. Yang Berhormat tidak respon tentang isu ini dalam penggulungan dalam sopan tadi raja. Terima kasih. Hormat, sebenarnya memang saya mau respon Yang Berhormat, belum sampai pada perkara tersebut. Pertama, apa yang Yang Berhormat sebut 112C, 112D, sebenarnya asasnya perkaranya adalah berkaitan pemberian khas. Berkaitan dengan kadar pemberian khas. Sama. Dia punya isunya itu adalah it's not the same. Dia tidak sama, itu bukan pemberian khas. Pemberian khas. Dia bukan pemberian khas, tahu. My flow Yang Berhormat. Tolong. Saya ingat Yang Berhormat sebagai menteri, dan apalagi Yang Berhormat ini menjaga hal ihwal Sabah dan Sarawak, tolong jangan kelirukan Dewan ini.
Sebab dia bukan sama. Dia bukan pemberian khas. Itu hak tertentu. Hak Sabah. Untuk mendapatkan berapa ratus itu hak Sabah. Bukan pemberian khas. Itu yang saya mengatakan kita telah ditipu pada tahun 1970. Mengatakan satu warta dibuat. Sedangkan pada ketika itu darurat. Tidak ada persidangan parlimen. Tapi keluar pula satu warta. Sebab itu jangan samakan yang berhormat. Tolong. Jangan kelirukan Dewan ini. 112C dengan 112D itu berlainan. Tolong. Tolong. Saya sudah 5 kali Dewan Dewan yang berhormat. Saya tahu. Sila tekan Yang Menteri. Terima kasih Datuk Speaker dan bagi ruang kat saya. Silakan. Terima kasih. Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih. Saya ingat Yang Berhormat Menteri, apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Parlimen Tuaran itu memang benar. Itu terkandung dalam Intergovernmental Report Perjanjian 63. Dua dokumen yang cukup penting perlu diteliti oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu bila pemberian khas ini berlainan. Sarawak tidak layak untuk dapat pemberian khas kalau mengikut Perjanjian 63, cuma Sabah saja. Tapi 40% yang itu disebutkan, memang itu termaktub dalam perlembagaan. Dan cara pembayaran dia dalam artikel 10. Ada di situ, disebutkan formula dia. Masa saya jadi Ketua Menteri, perkara ini kita bincangkan, sehingga Yang Berhormat Tuaran sebagai ahli jawatan kuasa di situ hadir. Bila mana semenjak tahun 1974, cuma Sabah dapat 25 juta saja daripada pungutan 40% teks dari Sabah. Semenjak kita merdeka, sepatutnya 4% diberikan. Itu persoalan yang dibangkitkan oleh Tuaran. Kita bincang. Cuma waktu itu bila Pakatan Harapan dan Warisan buat pertama kali bentuk satu jawatan kuasa dan kita bawa perkara ini dan dipersetujui. Tapi masalah dia waktu itu Yang Berhormat Bagan menjadi Menteri Kewangan. Cuma tingkatkan daripada 25 juta semenjak 74 sampai 56 juta. Kadarnya cukup rendah. Dan saya nyatakan dalam mesyuarat, oleh kerana kita Sabah perlukan duit sementara ini, maka saya terima. Tapi formula ini saya tidak setuju. Saya ingat Tuaran ada situ sebagai saksi dalam mesyuarat itu. Hadir di situ termasuk Bagan sebagai saksi. Saya tak setuju dengan formula kerana itu bukannya terkandung dalam perjanjian Intergovernmental Report dan juga artikel yang disebutkan. Bagaimana collection yang income tax, cukai pungutkan tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, service tax. Ini kena accountable. 40% of that tax dengan izin. It has to be returned to the state where they collect. Ini perjanjian, ini perlembagaan. Bukannya special grants, tidak. Special grant baru-baru ini pun disebutkan Sarawak dapat 300. Sabah dapat 200 yang diumumkan di Kuching oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi saya nampak dalam belanjawan tak ada, mungkin ada rundingan, tak apa, dia tunggu. Cuma bab 40% ni perlu kita jelaskan. Kerana ini dalam perlembagaan. Kita tak mau nanti besok when you breach a contract, what does it mean? Datuk Speaker seorang peguam faham tentang Perjanjian 63 pembentukan negara kita. Kita tak mau lain akan membangkitkan usul tentang independen, tentang tuntutan. Perkara ini boleh dibawa, itu yang dibawa oleh mahkamah untuk diatasi. Dan saya harap Menteri, kalau boleh saya minta kerjasama, halusi keadaan ini, teliti secara mendalam. Kena tidak pernah kerajaan semenjak kita merdeka, cuma kerajaan Pakatan Harapan Warisan bawa rang Undang-Undang 63, bukan Tun Mustafa, bukan Datuk Haris, bukan Tun Fuad, bukan Sipairin, bukan Chong Kakiat. Masa kita Pakatan Harapan Warisan bawa pindaan, waktu itu saya bawa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri kedua Sarawak, ya, jumpa dengan waktu itu Perdana Menteri Tun Mahathir, runding bagaimana pindaan, tapi malangnya undi tak selesai. 122C perlu dimasukkan. Saya ingat Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri pun tahu hadir waktu itu. Terima kasih banyak. Okey, Yang Berhormat Menteri, saya beri 3 minit dan gulung. Ya. Panjang ulasan tu yang dipertuah. 3 minit cukup. Kepulang, saya memberi tadi Yang Berhormat sempurna menyebut tentang 26 juta. Dan yang kita tahu 26 juta ni adalah berkaitan dengan kadar 112D. Walaupun YB Tuaran cakap ia bukan benda yang sama.
Namun saya ingin maklumkan di Dewan ini sebenarnya perkara ini ada rakan-rakan kita yang mungkin YB Tuaran juga terlibat telah membawa ke mahkamah dan proceeding pun proses mahkamah telah pun bermula dan mungkin sekiranya kita di Dewan ini berbincang secara detail boleh dianggap subjudis. Namun apa yang saya ingin saya sebutkan di sini memang terdapat perbezaan pandangan dalam menginterpretasi perkara 112D dan juga 112C tersebut dan sebagai walaupun ada orang cakap tidak patut nanti boleh mengikat Sabah sebagai ahli parlimen dari Sabah, bagi saya tempat yang paling baik adalah untuk kita memutuskan dalam proses mahkamah tersebut untuk memastikan hak kita dapat dipelihara dan pandangan mana yang sebaik-baiknya boleh memandu arah kita ke depan. Itu berkaitan dengan 112D kadar yang saya sebutkan tadi, insya-Allah kita yakin. Ada juga versi yang menyebut, saya ulangi lagi, bahawa interim solution ini tidak tepat, tetapi itulah sekiranya terdapat revision semakan baru pada tahun ini yang saya yakin akan berlaku dan peningkatannya jauh lebih tinggi yang menunjukkan bahawa kita tidak akan terikat untuk tempoh 5 tahun. Dan sekiranya pada tahun-tahun berikutnya juga boleh dilaksanakan adanya rundingan, kadar itu dinaikkan, maksudnya kita boleh meningkatkan kadar pemberian khas. Dan untuk 112D, saya fikir walaupun saya juga ahli parlimen daripada Sabah, memperjuangkan hak-hak Sabah, namun perlu juga di Dewan ini kita sebut, kita perlu bertanggungjawab kepada masyarakat keseluruhannya bahawa kalau kita lihat kepada selain daripada jadual ke-10, jadual ke-10 yang menyebut tentang perkara itu, kalau 112D ini pasal 2 ada menyebut kadar pemberian itu juga perlu mengambil kira 2 faktor. Pertama, pastinya keperluan-keperluan negeri, dan yang kedua disebut secara tersurat perlu juga mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan persekutuan. Jadi dalam kita memperjuangkan, memastikan hak kita itu terbela dan keperluan kita memang banyak di Sabah, namun perlu juga kita memastikan rakyat maklum bahawa tersurat di sana keperluan ataupun kedudukan kewangan kerajaan persekutuan itu juga merupakan antara faktor yang perlu diambil kira. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya fikir saya share concern Sempurna Tuaran bahawa kalau dulu apabila kita membicarakan tentang hak-hak Sabah ini, MP Tuaran, MP Sempurna ni lama di Parlimen, mungkin saya fikir mula 95. Dan perjuangan itu diteruskan, insya-Allah. Yang penting sekarang ada progres, ada perkembangan. Dan perjuangan itu perlu diteruskan. Kalau dulu berbicara tentang hak-hak Sabah ini silap-silap boleh masuk ISA. Tapi sekarang ini sudah ada platform perundingan dan ada perkembangan, beberapa pengumuman telah dibuat dan bagi saya kita tidak seharusnya putus asa untuk terus memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah. Yang berhormat Kota Belud pun kita tahu memang cukup konsisten memperjuangkan hak Sabah, Tawau dengan sajak dan pantunnya tentang kepentingan Sabah juga. Bagi saya, dalam kita bercerita tentang MA63 yang berhormat, kita juga perlu bertindak selain daripada orang fellow Malaysian yang lain, terima kasih Pasir Gudang, memahami kita. Kita juga kena berusaha untuk educate, memahamkan orang lain, fellow Malaysian yang lain, ahli-ahli parlimen yang lain tentang nilai dan makna MA63 itu. Kalau ada yang cakap sampai sekarang belum selesai, bagi saya memang perkara ini perlu terus dirundingkan, perlu terus diperkasakan. Kerana MA63 tersebut tidak terhenti setakat Persekutuan Malaysia itu tertubuh. Tetapi MA63 ini adalah dokumen yang relevan dan terus hidup untuk memandu perjalanan Malaysia ke hadapan. Jadi kalau ahli-ahli parlimen Sempurna Tuaran telah lama berjuang
konsisten berjuang tentang MA63. Saya fikir saya, ahli-ahli parlimen baru akan terus meneruskan legasi perjuangan itu, dan saya setuju dengan Kota Belud yang ada menyebut yang paling penting kita kena bersatu dan kuat. Kita kena bersatu dan kuat, dan kita kuat apabila kita bersatu. Dia ada sebut dalam perbahasannya, jangan lagi kita dipecah perintah. Bagi saya, kalau kita sendiri yang membenarkan situasi untuk kita dipecah perintah, maka dipecah perintahlah kita. Jadi bila kita menyebut kita perlu bersatu, maka bersatulah kita untuk kepentingan negeri Sabah ini. Datuk Speaker. Sila sempurna. Datuk Speaker, kalau boleh ya, Tuan Yang Pertua, lepas ni ada lagi banjir. Datuk Speaker, kalau pendek saja Datuk Speaker, kalau boleh tentang apa yang telah dijawab oleh perkara MA63 ini satu benda yang very important bagi saya. Very important. Saya akan beri ruang. Bagi pendeklah, Tuan. Sebentar. Pendek saya akan beri ruang, tapi please don't go overboard. Ya. No. Ya, disiplin. Datuk Speaker, sebentar. Datuk Speaker, pendek saja. Kita benarkan dulu Yang Berhormat sempurna dulu. Lepas tu saya akan beri laluan pada Tuan. Terima kasih. Menteri, saya boleh menjawab? That's it. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Kita terima baik apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri tentang kita perlu pertimbangkan kedudukan keuangan negara kita. Kita perlu tinggalkan hasil yang kita boleh. Cuma saya minta peringatkan kepada Yang Berhormat dalam jawatan kuasa nanti di mana Yang Berhormat selaku Menteri dipertanggungjawabkan. Dan 60 tahun dah. Di Kuala Lumpur kita boleh bina jambatan, 2 jambatan di Pulau Pinang. Berbilion duit. KLCC 2. Berbilion duit. Hasil Petronas 37% hasil negara terbesar terletak di Sabah. Minyak paling banyak. Gas Sarawak paling banyak. Sabah kedua. Jadi saya minta supaya umum, jangan nanti kadang-kadang kita gunakan alasan keuangan negara tak mencukupi. Tapi rakyat di peringkat luar nampak berbilion monorail kita bina. Takkan tak boleh bangun di Sabah, air jalan raya, air pun tak ada. Elektrik pun bermasalah. Dan kita bimbang. Ya. Kita terikat sebagai anak Malaysia. Membentuk, saya masih kecil. Masa itu 63. 62 saya ikut dengan mak saya. Kobul Komisi datang ke Sempurna. Dan rakan ibu kepada Yang Berhormat Menteri, rakan saya. Ya, dalam perjuangan 63 ni, ibu kepada Yang Berhormat dan tahu tentang bagaimana kita perjuangkan. Kita cinta negara Malaysia ni, kita bentuk dengan baik. Tapi suntulah nurani rakyat Malaysia, bukan hanya di Putrajaya, tapi juga di Sabah dan Sarawak. Terima kasih banyak. Yang Berhormat Tuan. Terima kasih. Pertamanya terima kasih kerana kerajaan pun telah menubuhkan satu unit untuk haluan Sabah dan Sarawak. Tetapi bila Yang Berhormat tadi sentuh tentang sistem penyampaian kita, Yang Berhormat tidak tengok pun apa yang saya telah sebut. Dalam urus takbir, sebagai contoh air itu. Air itu di Semenanjung, perkhidmatan dia ialah Suruhanjaya, perkhidmatan air negara SPEN, di Sabah Jabatan Air. Yang SPEN dapat 100% peruntukan daripada persekutuan. Jabatan air semuanya daripada kerajaan negeri. Ini sistem penyampaian Yang Berhormat. Saya minta supaya Yang Berhormat kaji. Di hal ehwal, unit hal ehwal Sabah di Jabatan Perdana Menteri ini. Lihat betul-betul. Apakah adil? Kita di Sabah tidak dapat duit persekutuan, grant untuk membangunkan air, sedangkan sini 100% dia dapat. Dan ini kita tengok dalam perjanjian Malaysia 63 itu memang, ya dalam perlembagaan persekutuan memang air itu hak negeri. Itu dilihat. Ya. Lepas itu, tolong kaji balik perkara 112C itu. Tolong jangan kaitkan dengan perkara 112D. Dia berlainan itu Yang Berhormat. Tengok betul-betul. Saya ingat ini, kita ini bukan memihak siapa-siapa. Kita memihak pada rakyat. Kita mau yang adil. Kita mau yang betul-betul. Kita tidak mau selama ini nanti dipolemikkan sebagai politik, modal politik. Bukan. Kita mau laksanakan apa yang sebenarnya berlaku. Ya, Baby, terima kasih. Terima kasih Tuan. Menteri jawab dan gulung dan di akhir. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kakanda Sempurna dan juga Tuaran. Saya respon dulu Tuaran. Terima kasih atas keprihatinan yang paling penting. Sebenarnya fungsi BES ini, BHESS ini adalah sebagai sekretariat untuk menyusul perkara dengan MA63. Pelaksanaannya adalah respective ministry. Namun insya-Allah sekurang-kurangnya sudah ada bahagian khusus untuk kita orang Sabah bilang bubutlah
apa-apa perkara yang berkaitan kepentingan yang bersandarkan kepada MA 63. Dan saya juga amat bersetuju dengan apa yang dibangkitkan oleh YB Sempurna. Syukur Alhamdulillah kita ada banding mungkin dengan negeri-negeri lain. Kita ada MA 63 ini. Jadi saya harap YB Sempurna, YB Tuaran sebagai orang yang cukup senior, yang konsisten memperjuangkan hak kita ini. Kalau adalah MP-MP Sabah, kawan-kawan yang berhormat yang sebut MA 63 ini tidak relevan, perlu ada perjanjian baru, tolonglah jangan bersekongkol, nasihatkanlah mereka. Supaya janganlah buat kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan kita, perjuangan kita di Sabah, Sarawak itu. Jangan sesekali lah dekat-dekat sama orang-orang begitu kerana akhirnya kita berdegar-degar perjuangan Datuk Seri YB semua berpuluh tahun, tapi ada MP daripada Sabah sendiri yang cakap perlu perjanjian baru, ini tidak penting ini MA 63. Jadi sama-sama kita bersatu kuatkan semangat. Jadi yang berhormat, saya mengharapkan walaupun ini kami berbicara tentang MA 63 Sabah Sarawak, namun sekali lagi saya ingin terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini, harap dapat difahami bahawa MA 63 ini bukan hanya relevan untuk Sabah dan Sarawak. Ia merupakan dokumen milik setiap warga Malaysia ini kerana tanpa MA 63 tidak wujudlah Persekutuan Malaysia itu. Maka komitmen untuk menjunjung MA 63 itu adalah komitmen semua, bukan hanya Sabah Sarawak tetapi seluruh ahli-ahli parlimen yang ada di Malaysia ini. Tuan Yang Pertua, saya beralih pada yang terakhir tentang pengurusan bencana. Banyak dibangkitkan. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 pun telah mengambil pertanggungjawaban, menjawab di Parlimen. Yang amat berhormat PM sendiri pun, Tambun sendiri pun baru-baru ini, 2 hari lepas, semalam, menjawab berkaitan bencana. Satu perkara yang ramai juga ahli-ahli bangkitkan, saya fikir yang lain kita jawab secara bertulis. Saya juga semalam telah menjawab tentang bencana melalui soalan yang dikemukakan. Cuma saya ingin ulang bentuk-bentuk bantuan dalam pengurusan bencana yang diselaraskan melalui NADMA. Untuk makluman, bantuan-bantuan yang wujud yang diselaraskan oleh NADMA adalah bantuan wang ihsan RM1,000 untuk setiap ketua isi rumah, bantuan wang ihsan kematian RM10,000 untuk setiap kematian, yang ketiga bantuan barang keperluan asas sehingga RM2,500, keempat sumbangan pembaikan rumah secara tunai untuk kerosakan sehingga kadar RM5,000, dan bantuan-bantuan pembaikan rumah yang lain boleh didapati, boleh dipohon melalui respective ministries seperti Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan juga Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan permohonan boleh dibuat melalui pejabat daerah masing-masing bagi yang berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS adalah bersandarkan kepada rekod JKM yang akan menjaga PPS tersebut. Bagi yang tidak berpindah ke PPS, tuan-puan perlu memohon melalui ketua komuniti, JPKK, ketua kampung dan sebagainya. Dan sebagaimana yang saya sebut, kita telah mengeluarkan arahan dan saya telah pun berbincang dengan ADMA agar satu pekeliling terbaru perlu dikeluarkan makluman kepada semua kerajaan negeri, sekali lagi memperingatkan supaya ahli-ahli parlimen dan ADUN tanpa mengira parti perlu dilibatkan dalam jatuhan kuasa pengurusan bencana daerah. Jadi apabila sebagai ahli, bolehlah semua ahli parlimen, kita tidak hanya bergantung kepada JPKK, kepada ketua kampung, kepada JKM, kita juga boleh menyemak dan menghantar senarai kepada Urustia Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal yang menerima, perlu layak untuk menerima bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan. Jadi yang berhormat, saya fikir masa pun telah lama tamat. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada isu-isu yang dibangkitkan sepanjang perbahasan. Mana yang tidak sempat dijawab secara lisan, saya mohon maaf, kita akan jawab secara bertulis. Terima kasih juga kepada ahli-ahli parlimen yang terlibat
mencelah memberi minta penjelasan tadi dan insya-Allah kita akan menyusul perkara-perkara syur pandangan yang dibangkitkan dalam perbahasan sepanjang perbahasan rang undang-undang perbekalan ini. Tuan Yang Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri berkaitan ini.